Dalam video ini saya akan terangkan berkenaan dengan konsep perkemahan. Yang pertama, konsep perkemahan merupakan salah satu aktiviti co-curriculum di sekolah atau di tempat-tempat lain. Yang kedua, berkemah adalah penghidupan di luar sama ada di hutan, pantai atau sebagainya. Yang ketiga, perkemahan dapat memupuk sifat kerjasama, berdikari dan mempelajari kemahiran perkemahan. Yang terakhir sekali, perkemahan juga merupakan salah satu cabang ilmu yang menguji kemampuan mental dan fizikal. Okey, konsep tempat perlindungan. Konsep tempat perlindungan ni bermaksud sebarang bentuk tempat perlindungan atau ruang di mana ianya tidak kira dari gambar, nailon dan daun atau mungkin juga dari pembinaan batu dan simen seperti mana yang didirikan oleh warga pelarian yang berada sementara di negeri orang untuk berlindung. Tempat perlindungan ini yang dibina boleh memberikan perlindungan dari segi angin, panas, kesejukan dan juga bebas daripada sebarang angin. Okey, kita boleh lihat dari sudut pandangan asas di mana kemah. Kemah merupakan tempat perlindungan perkemahan sementara yang selamat, selesa dan mempunyai kemudahan asas yang minima di mana tidak kira apa bentuk dan jenis tempat perlindungan itu sendiri. Fungsi kemah adalah merupakan tempat perlindungan yang terdiri daripada lembaran kain ataupun canvas yang dilampirkan bersama tali sokongan. Ciri kemah pula ada 5 ciri, iaitu perlindungan, keselesaan, kalis air, tahan lasak dan ukuran. Bagi perlindungan, kemah hendaklah mempunyai ciri yang memberikan perlindungan kepada kita. Tempat utama dalam aktiviti perkemahan adalah tempat tidur. Oleh itu, kemah hendaklah memberikan keselesaan. Memastikan kemah yang kita akan pakai adalah kalis air bagi mengelakkan kita terkena daripada air hujan. Kemah bukan sahaja dipilih berdasarkan berat tetapi mempunyai ketahanan yang tahan lasak. Perkara ini merupakan elemen yang paling penting kerana kemah tersebut hendaklah memuatkan muatan orang yang pergi berkemah. Ciri-ciri tapak perkemahan yang sesuai dan tidak sesuai untuk digunakan. Ciri tapak perkemahan yang sesuai seperti tanah yang rata, tapak yang lebih tinggi daripada punca air, berhampiran dengan kawasan punca air, kemudahan pengangkutan untuk kecemasan dan kawasan yang luas. Ciri-ciri tapak perkemahan yang tidak sesuai seperti tapak perkemahan yang tidak rata, susah untuk mendapatkan bahan bakar dan punca air yang tidak bersih. Terdapat beberapa kaedah untuk menghidupkan api, antaranya adalah bore drill, fire plunge, hand drill, plastik dan juga kaca atau kantel pembesar. Seterusnya adalah langkah-langkah untuk menghidupkan api. Yang pertama sekali, kita perlu memastikan kita mencari kayu-kayu api. Yang kedua, membuat lubang pada tanah. Dan yang ketiga, meletakkan rabuk ataupun daun kering ataupun ranting-ranting kecil pada api. Yang keempat, kita meletakkan alatan seperti magnesium flame untuk menghidupkan api. Sewaktu menghidupkan api, kita juga perlu memastikan rabuk terus menyala dengan meniup angin. Kita meletakkan kayu secara berperingkat dan air sekali apabila kita ingin memadamkan api, kita boleh basahkan dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izani binti Zahari, memegang nama etrik di 2019209097. Saya akan menjelaskan etika dan langkah keselamatan semasa menghidupkan api. Pertama sekali, unggun api hendaklah dibuat di kawasan yang terbuka untuk mengelakkan api tersebut merebak. Yang kedua, tidak menyalakan api di tanah yang mempunyai akar-akar pohon atau gambut di bawahnya kerana ia akan merosakkan pokok tersebut. Yang ketiga, menutup bahagian bawah unggun api dengan tanah atau pasir sebelum menyusun kayu atau ranting untuk menyalakan api. Yang keempat,
Air dan tanah perlu disediakan secukupnya sebelum menggunakan unggun api untuk tujuan keselamatan. Yang kelima ialah sekiranya membina kebakaran di pantai atau kamp, pastikan berjumpa dengan pihak berkuasa terlebih dahulu untuk diberi kuasa untuk membina kebakaran. Akhir sekali, pastikan terdapat satu individu yang mengawal kadar pembakaran api dari semasa ke semasa. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, saya Marisa, anak stopper. Seterusnya saya akan menerangkan bagaimana cara untuk memasak dengan menggunakan buluh. Ianya sering dikenali sebagai survival masakan rimba di dalam hutan ataupun suatu perkemahan kerana kita menggunakan peralatan di sekitar, ianya seperti buluh. Untuk pengetahuan, buluh boleh digunakan secara meluas dalam perkemahan dan juga kehidupan seharian kita. Kita boleh membuat gadget ataupun senjata tajam semasa perkemahan dan juga memasak dengan menggunakan buluh. Ada pelbagai jenis buluh, antaranya adalah buluh lemang. Buluh lemang sering digunakan untuk memasak terutamanya semasa menjalankan aktiviti perkemahan di dalam hutan. Namun, sebelum memasak dengan menggunakan buluh, pertama sekali ianya perlu dibasuh dengan menggunakan sabut kelapa ataupun pasir di tepi sungai untuk menanggalkan miang. Kedua, memastikan bahagian di dalam buluh bersih dan tidak dihuni oleh serangga seperti miang dan juga ulat yang mungkin berada di dalam buluh lemang tersebut. Seterusnya, jom saksikan bagaimana cara untuk memasak dengan menggunakan buluh. Jadi ini merupakan bahan yang saya gunakan, iaitu saya akan memasak nasi dan juga memasak ayam dengan menggunakan buluh. Jom kita mulakan. Api telah dihidupkan, jadi ini adalah cara bagaimana untuk memasak dengan menggunakan buluh. Masa yang digunakan adalah dalam anggaran 1 jam 30 minit. 30 minit yang pertama kita menggunakan api yang kuat. 30 minit yang kedua kita menggunakan api yang sederhana dan 30 minit yang terakhir kita menggunakan api yang lebih sederhana ataupun kecil bagi memastikan masakan di dalam buluh ini sempurna dimasak. Jadi ini adalah hasil memasak dengan menggunakan buluh, iaitu ayam pansuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Haidah binti Ramli. Saya memegang kad matrik yang bernombor D2019-2009-0967. Okey, saya akan menerangkan tentang apa itu gadget. Gadget adalah binaan yang dibuat menggunakan bahan-bahan sekitar perkemahan dan dicantum serta dikukuhkan menggunakan tali. Tujuan gadget adalah untuk tempat menyimpan, menyusun, memperagakan bahan, peralatan, pakaian dan maklumat di tempat perkemahan. Gadget kawasan pintu terletak di bahagian hadapan sekali, contohnya di bahagian hadapan, di bahagian pagar dan di bahagian pintu belakang. Yang kedua, gadget bahagian dapur, contohnya rak pinggan mangkuk, rak alatan tajam seperti pisau, meja makan, penyangkut cawan dan gelas, tempat menyimpan bahan-bahan masak. Dan yang ketiga, gadget tempat basuhan, contohnya tempat meletakkan besen air, tempat menyimpan sabun, tempat untuk menggantung tuala mandi. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan pula mengenai cara dan fungsi simpul. Terdapat 3 simpul yang telah dipilih, iaitu simpul manuk, ikatan selang gunting dan ikatan seraya. Bagi simpul manuk berfungsi untuk mengikat benda licin, contoh bulu dan kayu. Kedua, ikatan selang gunting pula berfungsi untuk membuat gadget dan menyambung kayu. Manakala ikatan seraya pula berfungsi untuk mengikat 2 batang bulu yang berselang. Nama saya Aina Mardah binti Muhammad Sukri dengan nombor matriks D2019-2009-0938. Baiklah, saya akan menerangkan cara-cara untuk memasang kemah melalui video yang akan dipaparkan nanti. Sebelum itu, kita perlukan peralatan untuk mendirikan kemah terlebih dahulu. Antara item-item utama sebelum pemasangan kemah adalah 1 unit main canvas, 2 batang flexible poles, 1 unit top cover dan 4 unit L-shape besi pacak. Cara-cara pemasangan kemah. Mulakan dengan memasukkan flexible poles, iaitu rangka lentur sebagai rangka kemah.
Setiap hujung pole dimasukkan ke dalam lubang penjuru kemah, iaitu lubang yang paling hampir dengan kemah. Seterusnya, ikat kedua-dua flexible poles bagi menstabilkan rangka kemah. Dan akhir sekali, masukkan besi pacak berbentuk L ke dalam lubang penjuru dan benamkannya. Sekiranya perlu, letakkan batu atas besi pacak bagi memastikan kemah kukuh dan stabil. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.